Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu kampus, salam Malaysia Madani. Berjumpa kita pada petang ni, podcast Silaturahim UMS KAL. Bersama kita hari ini adalah kaki tangan UMS yang Cik Din Muhammad Saleh, betul ya? Ya, betul. Terima kasih Cik Din kerana memberi masa pada kami untuk menyanyi sedikit beberapa soalan lah. Soalan mengenai UMS dan cerita tentang diri Cik Din sendiri. Yang saya faham, Cik Din ni adalah seorang penolong pegawai takbir kanan UMS KAL. Ya, betul. Betul, okey. Okey Cik Din. Boleh panggil Cik Din? Oh, boleh. Okey. Panggil je. Ya, sekarang saya mau tanya mengenai Cik Din ni. Siapa sebenarnya Cik Din? Sebelum di UMS KAL ni, mungkin pernah berkhidmat di tempat lain, adakah sektor swasta ataupun apa-apalah sektor yang Cik Din lalui. Mula berkhidmat section yang pernah ditempatkan sendiri di UMS KAL ni. Jadi silakanlah kepada Cik Din. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara Asmadi ataupun kita lebih kenal dengan Awai lah. Ya, betul. Seperti yang dikenalkan, nama saya Cik Din Muhammad Saleh. Bertugas di UMS Kampus Antarabangsa Labuan semenjak November 1999 lah. Okey. Maksudnya sudah sama umur dengan UMS KAL. Lebih kurang sama umur. Mungkin kalaupun perbezaan bulan, sebab UMS difahamkan bermula sesi pengajian dan pengambilan pelajar pada bulan Jun 1999 lah. So teruskan. Untuk makluman awal, sebelum bertugas di UMS KAL ni, saya bertugas selama 7 tahun di sebuah agensi badan berkanun, Lembaga Pembangunan Labuan. Kalau masa tu orang lebih kenal dengan LDA lah. LDA tu dalam bahasa Inggerisnya Labuan Development Authority. Ya. Labuan Development Authority. Maksudnya di bawah LDA memang agensi sendiri. Agensi badan berkanun. Badan berkanun. Ya, okey. Section yang pernah Cik Din ditempatkan di UMS KAL ni. Okey, penempatan pertama di UMS KAL ni di bahagian perkhidmatan akademik. Okey. Dan kalau di bangunan ni dia ditempatkan di tingkat 1 lah masa tu. Tahun 1999. Okey. So selama Cik Din di perkhidmatan akademik, apa sebenarnya tugas akademik tu sendiri? Tugas akademik sewaktu mula-mula masuk pun, bila dimaklumkan di bahagian akademik, ialah kita pun tidak terkejut. faham. Ya, betul. Berbeza daripada agensi sebelum ni. Tapi selepas masuk kita memahami, dan antara fungsi bahagian ni ialah untuk kemasukan, pengambilan pelajar dan juga pengurusan kuliah, peperiksaan dan pengijazahan. Okey. Jadi maksudnya pelajar ni bergantung dengan akademik lah. Ya. Sekarang Cik Din masih di akademik macam mana? Sekarang ni sudah bertukar. Kalau dulu bahagian, sekarang ni sektor. Selepas di bahagian akademik, berpindah 2012 ke bahagian hal ehwal pelajar. Hal ehwal pelajar. Lain sektor lah. Lain sektor, lain skop tugasnya pun berbeza daripada bahagian akademik. Dan 2 tahun selepas tu ditukarkan lagi ke pusat co-curriculum dan pemajuan pelajar. Selama 2 tahun juga, 2014 sehingga 2016. Dan bermula Februari 2016 sehingga sekarang ditempatkan di sektor pentadbiran dan sumber manusia. Di sektor pentadbiran dan sumber manusia. Ya, betul. Jadi maksudnya Cik Din menjaga bukan berkaitan pelajar ataupun kaki tangan sahaja, macam mana? Terkait je sedikit tentang pelajar. Sebab ada skop tugas yang terkait
mengenai pelajar. Okay. Dan yang lainnya banyak lebih kepada perkhidmatan kepada kaki tangan dan juga pelajar ada sedikitlah daripada 100 mungkin 20% pelajar. Dia memang jauh berbeza dari bahagian sektor yang akademik, halal pelajar dan pusat co-curriculum dan pemajuan pelajar itu sendiri. Okey. Yang saya tahu Cik Din ni sudah 25 tahun di UMS, UMS KAL kan, betul. Jadi selama Cik Din di UMS KAL ni mungkin Cik Din nampak sendiri pembangunan UMS KAL tu. Kita ibaratkan cerita macam daripada rumah yang kosong yang sudah mempunyai garaj, mungkin mempunyai kolam renang. Okey, boleh tak Cik Din cerita macam mana perbezaan dahulu dan sekarang UMS KAL tu sendiri? Kalau bercerita berkenaan dengan perubahan infra ataupun fizikal kampus antarabangsa Labuan ni memang jauh dan banyak perubahan yang berlaku lah. Kalau sepanjang tempoh 25 tahun di UMS, wujudnya UMS KAL. Betul. Yang paling ketara ialah Dewan Kuliah. Dewan Kuliah dulu seperti yang maklum, bangunan ni asalnya bangunan persekutuan yang sepatutnya menjadi pejabat kerajaan di wilayah Persekutuan Labuan, tetapi bila diambil alih dan bangunan ni dijadikan pusat pengajian UMS KAL, di awal pengambilan pelajar tu kemudahan yang sedia ada tu itulah yang digunakan. Macam saya maklumkan, bilik kuliah, bilik yang ada itulah yang seadanya, mana yang ada, dan dimasukkan kemudahan seadanya. Kalau banding sekarang jauh dengan teknologinya, dengan dalam beberapa tahun kebelakangan ni dengan adanya pusat Dewan Kuliah Pusat di sebelah bangunan ni, yang lebih yang lebih besar dan mampu moden dan mampu dengan kapasiti yang besar. Memang jauh banyak perbezaannya lah. Banyak perbezaan. Selama Cik Din di UMS KAL ni sendiri 25 tahun. Mungkin semasa Cik Din bermula berkhidmat di UMS KAL tu tadi, mungkin dari sudut kaki tangannya agak kurang berbeza dengan sekarang. Betul. Mungkin Cik Din boleh cerita, mungkin waktu tu bekerja 5-6 orang, mungkin kita tidak tahu. Mungkin Cik Din boleh cerita. Iya, okey. Untuk saya sendiri, seorang di bermula section di bahagian perkhidmatan akademik tu. Satu orang. Seorang. Selepas untuk handle berapa masa tu dalam 400 lebih orang student. Pelajar untuk pelajar yang batch pertama. Ya. Boleh juga. Boleh. So maksudnya kalau kaki tangan sekarang, kalau dia handle tu tidak perlu ramai lah, sebab orang lama boleh buat tanpa orang kata kita punya teknologi, dengan kemudahan yang terhad. Maksudnya tidak ada, orang kata tidak ada halangan untuk membuat kerja satu orang. Ya, betul. Jadi mungkin selama Cik Din di sini berapa orang pengarah yang mungkin Cik Din masih ingat? Pengarah. Kalau Cik Din ingat lah. Paling ingat mungkin dalam sekejap 5 atau 6 orang saya rasanya. Okey. Dan Cik Din masih ingat nama-nama, mungkin tak ingat lah. Pengarah pertama ingat, Profesor Madya Dr. Zainal Abidin Said, arwah. Orang arwah ya. Okey. Pengarah yang sangat baik, dan saya ingat rakan-rakan yang pernah bekerja bersama arwah, rasa selesa, rasa selesa, dan dorang sedia maklum macam mana karakter, macam mana pembawaan arwah kepada kaki tangan semua. Yang kedua, kalau anda ingat apa je dia? Ingat. Profesor Dr. Said Azizi Wafa pun sudah pension macam mana? Sudah pension juga. Yang pertama tadi sudah meninggal. Yang keduanya sudah pension. Yang ketiga saya kurang ingat siapa. Tak apa. Ya, biasalah. So di antara yang lama di sini kan. Ya, betul. Dari di kalangan kaki tangan waktu itu ramai ke Cik Din ataupun kaki tangan
Tidak ramai, tidak seramai sekarang lah. Oh, sekarang mungkin terlalu jauh ramai dengan kapasiti student pun waktu 1999 dalam 400 lebih masa tu student. Bila masa 1999 400 lebih orang. 400 lebih sekarang mungkin pengambilan sudah pertama mencapai ke angka 1000 mungkin. Ya, 1000, mungkin kan. Saya ingat setiap tahun pengambilan mungkin dalam 700 dan maksudnya dalam bilangan semasa mencapai 1000 ke 2000 lah, menghampiri 2000 ya. Okey. Dalam UMS Kal ni sendiri dalam sektor government lain kita ada sukan antara jabatan lah yang saya faham lah kan. Mungkin Cik Din ada seorang atlet, mungkin juga seorang pidato. Kita tidak tahu. Jadi Cik Din ni sebenarnya siapa sebenarnya? Seorang yang apa? Saya seorang yang meminati sukan sebenarnya. Dan bergiat aktif dalam sukan badminton. Okey. Lee Chong Wei lah ni. Bukan juga Lee Chong Wei, tapi kalau kurang-kurang kalah jugalah. Jangan cuba-cubalah. Jangan cuba-cubalah. Itu main-main je. Okay. Bergiat aktif dalam sukan badminton. Dan sukan badminton untuk di UMS khususnya, dia membawa saya ke serata negeri melalui sukan antara IPTA. Ya. IPTA antara universiti ya? Antara universiti di Malaysia. Di Malaysia. Ya. So pernah main mewakili UMS Kal? UMS Kal untuk sukan staff di peringkat UMS. Dan sukan IPTA mewakili UMS untuk untuk antara universiti awam di Malaysia. Ya. Okey, maksudnya hebat jugalah. Boleh-boleh lah. Maksudnya okey lah tu. Okey lah, maksudnya ada. Cuma main badminton sahajalah, tidak ada sukan yang lain. Sukan lain bowling. Pernah mewakili UMS Kal. UMS tidak. UMS tidak terpilih. Bukan tidak bagus. Poin tidak berapa cukup. Okey. Selain itu peringkat dalam sukan universiti ni ada orang kata peringkat Borneo, kan ada yang cakap mungkin wakil Malaysia mungkin dalam universiti. Untuk peringkat IPTA peringkat Borneo ada, tapi untuk peringkat yang lebih itu yang ada sukan badan berkanun. Di Sabah di Malaysia. Yang pernah ikut masa penganjuran yang masa tu Sabah jadi tuan rumah. Kepada badan berkanun di Malaysia lah. Maksudnya seorang yang hebat jugalah di dalam sukan. Hebat tu tidak, tapi cuma kalau boleh saya katakan bergiat aktif lah. Maksudnya ada aktiviti lah kan. Mungkin saya sedikit pertanyaan lah. Kalau Cik Din mau beritahulah dari sudut Cik Din punya umur. Orangnya masih handsome, masih segak, orang kata masih kuat. Berapa sebenarnya umur Cik Din? Umur waktu mula berkhidmat 28 di UMS dan telah berkhidmat 25 tahun. Jadi kira sendirilah. Yalah, biarlah rahsia. Pandai-pandailah kamu memikirkan semua tu tadi. Yalah, itu dari sudut cerita mengenai diri Cik Din, seorang yang orang kata antara yang aktif, antara yang banyak menyumbang secara tidak langsung kepada UMS Kal itu sendiri. Selama Cik Din di UMS Kal ni, mesti ada orang bilang kenangan manisnya, kenangan pahitnya. Mungkin berjumpa jodoh di UMS Kal kan, mungkin contohnya. Mungkin Cik Din boleh cerita sedikit apa pengalaman manis dan pahit di UMS Kal ni. Kalau bercerita pengalaman pahit manis, dia tidak juga pahit, tidak juga manis. Tapi sedang-sedang. Boleh dikatakan kenangan atau pengalaman yang antara yang tidak dilupakan. Iya, betul. Yang kira bukan juga pahit, tapi yang boleh dikatakan jadi ingatan. Dalam tahun 2000 ada masalah ekon di bangunan ni. Saya ingat mungkin dia mencapai tempoh 2 bulan. Dan masa tu saya mengendalikan dan kejadian tu termasuk dalam tempoh peperiksaan. Dia pengguna elektrik nampak berlaku kesukaran untuk menguruskan peperiksaan. Ambil peperiksaan betul. Dalam keadaan sistem pendingin hawa bangunan tidak berfungsi. Betul. Itu antara yang dan
ada pelajar yang membuat penulisan. Okey. Kalau boleh kita katakan dia sebagai satu komplain, bikin komplain lah. Okey. Dan Zaman pada 2000. masa tu berkenaan dengan kerosakan ekon tu, dan saya masih menyimpan Keratan Akbar tu. Oi, lama yang Cik Din. Dan saya ingat wording yang ada di dalam Keratan Akbar tu. Big oven dia cakap. Oh yo. Big oven. Ya. Bermakna satu cabaran pada universiti lah. Ya, betul. Untuk orang kata memberi perkhidmatan Ya. lah ya Cik Din. Ya. Iyalah. Dan kalau bercakap berkenaan dengan kenangan manis ataupun kenangan yang sama yang tidak dilupakan ialah mendapat pengiktirafan anugerah kualiti pada tahun 2004 kalau tidak silap. Dan saya ingat anugerah tu dia berbeza dengan anugerah perkhidmatan cemerlang. Okay. Dan anugerah tu diberikan pada majlis anugerah perkhidmatan cemerlang juga. Tapi kategori tu saya ingat masa tu sekali tu saja, dan selepas tu tiada sudah kategori anugerah kualiti. Kualiti. Ya. Maksudnya kualiti kepada UMS kan? Kualiti kepada staff. Dan saya menerima untuk kategori Cik Din sendiri. Ya sendiri. Okey. Dari Pengurusan. kategori pelaksana. Oh ya. Ya. Oh, kalau gitu mungkin tidak lambatlah saya mengatakan tahniah. Alhamdulillah. Cik Din, alhamdulillah ya. Cik Din ada menyebut tadi pasal apa nama cemerlang, apa mungkin Cik Din sendiri boleh cerita berapa kali cemerlang? Mesti ada dalam 25 tahun. Ya kan Cik Din ya. Saya ingat untuk berkata dengan cemerlang ni, dia selari dengan tagline UMS sendiri, bertekad cemerlang. Dan saya yakin semua rakan-rakan yang bertugas berkhidmat di universiti, khususnya di UMS KAL ni, ada peluang bertekad cemerlang. Bertekad untuk cemerlang. Dan cuma mungkin tidak semua orang berpeluang mendapat rezeki untuk mendapat anugerah cemerlang tu. Alhamdulillah saya sendiri pernah dapat, meskipun saya ingat 2 kali lah. Oh Alhamdulillah. Oh, yang terkini adakah dalam tahun yang terdekat? Tidak, saya ingat yang terakhir lebih 10 tahun lalu. Oh, boleh lagi lah. InsyaAllah akan datang lah kan. Cik Din pun 25 tahun mungkin berkhidmat, mungkin ada 5 tahun ke 10 tahun insyaAllah. Kan yang penting kita diberi kesihatan ya Cik Din lah. Ya, lagi okeylah, Cik Din pun antara kaki tangan yang lama di UMS KAL ni, 25 tahun. Jadi mungkin Cik Din ada sedikit orang kata nasihat kepada kita punya kaki tangan yang baru. Bukan kita kata kita mengajar orang bekerja, tidak, tetapi kita nasihat apa yang Cik Din punya nasihat mungkin boleh diguna pakai untuk mereka dapat sesuatu macam Cik Din cakap tadilah. Okey. Prinsip saya sendiri, yang lama tidak semestinya baik. Betul. Yang baru tidak semestinya dia serba kekurangan. Betul. Kalau yang lama kaya dengan pengalamannya, kongsikan dengan yang baru. Betul. Kalau yang baru mempunyai ilmu yang lebih baik daripada kita, terima sebagai sebahagian daripada proses untuk kerja perkongsian ilmu. Ya. Maksudnya jangan kita sombong lah. Ya, betul. Walaupun yang baru tu mungkin memegang jawatan agak tinggi dari kita. So kalau kita rasa bagus, dia boleh ambil pengalaman kita dan kita boleh ambil pengalaman dia walaupun dia muda kan Cik Din ya? Betul. Itulah maksudnya. Okeylah, lagi satu harapan Cik Din, mungkin satu hari Cik Din akan pencen harapan Cik Din kepada UMS KAL ni sendiri, mungkin kita boleh cakap dalam 10 tahun ke hadapan ataupun selamanya, apa Cik Din punya harapan dengan UMS KAL ni? Saya ingat harapan ni semua harapan yang sama, mungkin sebilangan besar rakan-rakan kita mengharapkan UMS KAL terus cemerlang, terus maju, dan untuk kaki tangannya semua, masuklah dari pelaksananya, pegawainya, pensyarahnya, sentiasa mempunyai motivasi yang kekal, konsisten untuk memegang
tagline UMS itu sendiri, bertekad cemerlang. Ya, okey. Jangan orang kata kerja hanya terima gaji lah kan. Saya pun mengingatkan diri saya sendiri jugalah Cik Din. Cik Din pun antara yang orang kata kalau dalam peringkat jubli emas mungkin 25 tahun. Mungkin kan jubli emas. Kan rasa-rasanya jubli emas lah. Ialah apa orang kata dalam sekarang lah, zaman ini, zaman Allah baru. Cik Din mungkin bekerja di zaman orang kata hitam putih. Sekarang ni bukan lagi HD, 3D ya. Jadi apa cabaran Cik Din sekarang ni? Saya dilahirkan generasi yang bukan bersama dengan perkembangan IT. Okey. Tetapi sebagai seorang penjawat awam, secara amnya, mau tidak mau kita kena belajar. Dan supaya tidak tertinggal, sebab perubahan arus perubahan cara kerja semua betul berubah dengan pantas. Betul. Dan kalaupun kita tidak mampu untuk mempelajarinya 100%, tapi kita kena terus sedikit ilmu lah, untuk terus mempelajari. Yalah, maksudnya kita lebih kena ikut peredaran tu lah sedikit. Kena ikut peredaran. Mau tidak mau. Sebab yang saya faham mungkin ada di beberapa jabatan pun, sektor-sektor kerajaan, ada yang tidak minta maaf cakap dari sudah handphone pun dorong WhatsApp. Betul. Dorong tidak pandai guna. Maksudnya kita kena belajar lah. Okeylah. Ya, secara kebetulan tadi pun kita ada belajar, ada perkongsian ilmu dari kita punya pensyarah di Fakulti Komputer dan Informatik berkenaan dengan ChatGPT. ChatGPT. Secara personal saya memang excited. Mengikuti perkongsian ilmu tadi. Dia sangat dahsyat. Pada saya sangat dahsyat. Baguslah. Jadi maksudnya kalau kaki tangan yang belum 25 tahun tu kena excited jugalah. Sepatutnya. Sebab Cik Din sendiri yang 25 tahun sudah excited. Ya, betul. Kan? Jadi maksudnya orang kena excited lah. Ya. So Cik Din, saya rasa itu sajalah daripada saya punya soalan kepada Cik Din mengenai UMS KAL dan Cik Din tu di UMS tu sendiri. Mungkin Cik Din ada sedikit kata-kata semangat yang macam tadi saya cakap, apalah mungkin yang belum berhikmat teruskan, yang masih berhikmat, yang bakal berhikmat, kekalkan prestasi, motivasi, dan ingat bekerja dengan ikhlas, dan kerana Allah juga. Ya, betul, alhamdulillah. Okeylah, terima kasihlah kepada Cik Din Muhammad Saleh, sama-sama saudara Awai, penolong pegawai takbir kanan UMS KAL, kerana sudi bersama-sama kita hari ini di podcast silaturahim UMS KAL. So sekiranya nanti kami ada memanggil lagi Cik Din, jangan orang kata Labuan Jara. Jangan Jara lah. InsyaAllah boleh kan Cik Din pun. Yang penting kami pun sendiri mendoakan kesihatan Cik Din, InsyaAllah. Orang kata berhikmat sampai pencen Cik Din. Okeylah, kepada kita punya pendengar ataupun kita punya penonton podcast ni, saya dengan ini mengakhiri podcast kita hari ini sempena 25 tahun kaki tangan UMS KAL. Kami juga mengucapkan yang menonton kami di podcast Silaturahim UMS KAL mengucapkan selamat maju jaya kepada pendengar-pendengar kita, termasuk Cik Din sendiri, kaki tangan UMS sendiri. InsyaAllah saya dengan itu mengakhirilah podcast kita hari ini. Cik Din, terima kasih banyak-banyak kerana sudah hadir. Assalamualaikum.